I don't think mommy likes me very much. Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Okay, korang mesti dah pernah dengar kan tentang produk Scarlett. Ya, sekarang ni ada pakai produk ni lebih kurang dalam 2 minggu dah. Jadi yang bestnya, produk Scarlett ni bila kita dah pakai satu set, complete set dia, apa yang saya perasan, kulit saya makin lembab tau. Yelah kalau kita tengok facial wash dia ni, dia ada glutathione, dia ada aloe vera, rose petal dan juga vitamin E. Kita tahulah semua tu fungsi dia adalah untuk mencerahkan, melembabkan. Dan juga vitamin E memang sangat-sangat bagus untuk kita punya kulit kan. Dan rose petal pula fungsi dia kat sini adalah untuk menyegarkan kulit. Dan yang paling best, lepas dah cuci muka ni, kita pakai pula serum dia. Serum dia ni, dia boleh mencerahkan wajah kita dalam masa yang cepat dan juga selamat. Memang best gila weh. Hari tu adalah juga, macam ada bekas-bekas jerawat kat sini tau. Dan pakai serum ni dalam seminggu lebih macam tu, bekas-bekas jerawat ni dah hilang tau. Tapi jerawat yang baru lah, bukan jerawat yang lama-lama macam dah tinggal parut macam tu kan. Dan yang paling best, perasan bila dah pakai ni, pori-pori yang besar kat sini ni dah tertutup kecil tau. Dan bila apply kita nak make up tu memang smooth gila. Brightly Ever After Serum ni juga, dia bertindak sebagai antioksidan dan juga anti-pollution. Cara guna dia pun senang je tau. Kita akan teteskan 2 ke 3 tetes macam tu je dan boleh sapu ke seluruh muka. 2-3 titik je dah mencukupi dah. Dan bila malam menjelma, akan pakai Brightly Ever After Night Serum. So far memang tiap-tiap malam lah akan pakai ni sebab bila esoknya kita akan rasa macam kulit kita smooth je, lembut je bila kita dah basuh muka pagi-pagi kan. Jadi krim malam dia ni pun sama juga, dia ada glutathione yang mana dia merupakan antioksidan yang boleh mencerahkan kulit. Dah tu kulit pun makin bersinar dan juga tona kulit pun makin sekata. Dalam krim malam ni juga, diorang letakkan natural vitamin C. Jadi fungsi natural vitamin C dekat sini adalah untuk melindungi sel kulit daripada radikal bebas. Jadi pada malam tu lah dia nak rawat balik kulit kita. So that's why lah kita akan apply krim malam ni. Dah tu dalam ni juga dia ada green caviar, Aqua Peptide Glow, Pore Away. Jadi fungsi-fungsi dia ni adalah untuk merawat kulit kita pada malam hari tu. Jadi cara pakai pun senang je. Lepas kita dah apply dah serum yang ini tadi, kita apply lah pula krim malam ni kan. Jadi untuk complete set dia, dia ada satu lagi Brightly Ever After Cream Day. Yang ni untuk pakai tengah hari lah. Kalau nak pergi kerja ke apa, apply lah dulu sebelum kita pakai makeup semua kan. Jadi terima kasih untuk Scarlett sebab dah taja video kali ni. So sekarang jom kita dengar kisah kita pada kali ni. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okay, kisah kali ni disebabkan cemburu juga, sebab itulah terjadinya kes kali ni. So that's why lah saya tetap pakai baju sama, pakai tudung yang sama. Ada kaitan ke tak ada kaitan? Tak ada kaitan. Korang pernah tengok tak movie Orphan? Movie tentang anak yatim piatu yang adalah sebuah keluarga bahagia ni ambil anak yatim tadi jadi anak angkat diorang, dan daripada situlah bermulanya semua tragedi buruk dalam keluarga diorang tu. Rasanya movie Orphan ni dekat YouTube ada tau. Nanti korang bolehlah pergi tonton cerita dia kat sana dan boleh tahan panjang jugalah. 2 jam weh, 2 jam. Cuma movie Orphan tu bukanlah diambil sempena dengan kes kita kali ni. Dia macam lain lah, tak ada kaitan langsung sebenarnya. Tapi similarity dia tu, kesamaan dia tu macam adalah sikit-sikit 11-12 macam tu. Yang mana kita pun macam dari terfikir tau, benda macam gini pun boleh jadi dalam dunia yang nyata. Atau mungkin pelakon ni dia pergi tonton cerita tu, movie tu, so dia macam terikut-ikut ke apa, terbawa-bawa dengan perwatakan tu. Ya ke? Spekulasi murahan ni Tak apalah, kita abaikan movie tu. Dan sekarang ni, jom kita ke kes
pada kali ini. Okey, kes kita kali ni berlaku di Filipina. Dan kes ni baru sangat jadi, baru-baru gila lah. Dalam bulan lepas tau. Baru kan? So, kes ni sebenarnya jadi pada 10 Disember 2021. Okey, ada satu keluarga ni, namanya adalah keluarga Maguat. Tapi saya tak pastilah sama ada pronunciation saya ni betul ke tak. Cuma itulah saya akan baca dengan keluarga Maguat. Jadi keluarga Maguat ni, dia tinggal di Melang ataupun M'(Lang). Macam mana bacanya Terpulanglah kalau ada orang Filipina dekat sini. Mungkin lah kan, mungkin ada orang Filipina yang tonton video ni. Tolong betulkan kalau perkataan ni macam salah baca. Salah baca ni macam tu kan. So, dia tinggal di Melang dekat utara Kota Bato di Filipina. Jadi keluarga ni sebenarnya ada seorang anak perempuan yang anak sulung dia namanya Giselle Gwyn, dan masa tu dia berumur 18 tahun. Dan seorang lagi anak kedua dia orang ni lelaki namanya Crizule Louis yang pada masa tu 16 tahun. Katanya dia orang sekeluarga sangat-sangat bahagia. Mana taknya ayah dia bekerja sebagai pengetua sekolah dan maknya pula adalah cikgu dekat sekolah. Cuma tak pasti sama ada dia orang tu macam satu sekolah ataupun sekolah yang berlainan. Cuma kedua-duanya kerja sebagai cikgu. Kalau tanya jiran-jiran dia orang pun, mesti jiran dia orang akan cakap keluarga ni memang keluarga baik-baik. Keluarga yang sangat bekerja keras, berdedikasi tinggi. Dan anak-anak dia orang pun antara pelajar-pelajar cermelang dekat sekolah. Yang kakaknya, Gwen tadi, dia pernah dapat anugerah kecemerlangan akademik dekat sekolah. Tambah pula orangnya tu baik, suka tolong orang kalau orang minta bantuan. Dan Gwen sendiri pernah menjuarai Miss English Crown dekat sekolah dia. Tambah-tambah lagi dia anak cikgu kan. Kalau anak cikgu ni memang popular sangat dekat sekolah. Paling tak pun ramailah orang yang akan kenal kan. Siapa sokong? Angkat tangan. Louis pula yang adik ni, dia bercita-cita tinggi untuk jadi seorang peguam. So, pak mana yang tak bahagianya kan? Diorang hidup berkecukupan dan anak-anaknya pun nampaklah masa depan diorang tu macam cerah kan. Okey, sampailah satu masa ada seorang sedara diorang, sedara jauh-jauh macam tu tau. Sedara ni tinggal dengan keluarga ni. Nama sedara yang dimaksudkan ni adalah Janice yang berumur 17 tahun pada masa tu. Katanya Janice ni anak yatim piatu dan dia datang daripada keluarga yang susah. Yelah, keluarga yang miskin macam tu kan. Dan last kali keluarga Maguat ni ambil keputusan untuk ajak Janice tinggal bersama-sama dengan diorang. Lagipun mungkin diorang fikir nak tolong sedara kan, dah tu orang susah lagi. Tambah pula diorang ni kan macam cikgu-cikgu, diorang suka tolong orang. Bila dah tinggal bersama tadi, boleh dikatakan Gwen dan juga Louis ni sangat-sangat rapat dengan Janice. Diorang anggap Janice macam adik-beradik diorang sendiri tau. Katanya Janice, dia sangat-sangat rapat dengan Gwen. Yelah, sama-sama perempuan kan. Diorang selalu buat video sama-sama, buat video TikTok sama-sama. Kalau tengok video TikTok ni pun, kita akan fikir diorang ni macam bahagia je, tak ada masalah apa-apa. Dalam beberapa bulan lepas Janice tinggal dengan diorang, Gwen tadi, dia yakinkan mak dia untuk ambil Janice sebagai anak angkat diorang. Jadi diorang pun pergilah uruskan dekat pejabat kan. Tak lama lepas tu, secara officialnya diorang adik-beradik. Sekali kita fikir, diorang baru je tahu tinggal sama-sama. Yelah, baru beberapa bulan kenal. Dan Janice tu pula 2 tahun je lagi dia akan jadi orang dewasa. Macam tak perlu pun kalau nak jadi anak angkat ke apa. Kalau nak tinggal dekat rumah tu, tinggal je lah kan. Tak perlulah nak jadi anak angkat. So tak tahulah apa yang buatkan Gwen ni boleh meyakinkan mak dia untuk ambil Janice jadi adik-beradik angkat diorang. Dan yang paling penting, selama 17 tahun Janice tu membesar, diorang tak tahu pun macam mana Janice tu hidup ataupun macam mana gaya hidup Janice sebelum ni. So ramailah sebenarnya yang bangkitkan isu ni. Perlu ke nak ambil anak angkat sebab Janice tu dah 17 tahun, 2 tahun lagi dah jadi orang dewasa dah. Lainlah kalau Janice tu masih lagi 7 tahun macam tu kan. Memang perlu perhatian daripada ibu dan juga ayah. Okey, jadi pada bulan Julai 2021, secara sahnya Janice menjadi ahli keluarga Maguat tadi. Katanya pada masa tu Louis bagi bilik dia kepada Janice. Sebab yelah, Janice kan perempuan, lagipun dia lelaki kan. So dia boleh lah nak tidur kat mana-mana. So pada masa tu Louis, dia tidur dekat ruang tamu tau. Sampai macam tu sekali semata-mata nak bagi keselesaan untuk Janice ni. Lepas 5 bulan Janice jadi anak angkat keluarga ni, semua kejadian ngeri tu berlaku. Pada 10 Disember 2021, masa tu mak dengan ayah dia pergi ke sekolah. Katanya mak dia ni ada perlukan bantuan daripada ayahnya. Diorang nak pergi bincang, nak pergi baiki beberapa struktur dekat
dekat sekolah sana. Tengah tolong-tolong isteri dia dekat sekolah tadi, tiba-tiba je dalam jam 2.58 petang, dia dapat satu panggilan. Rupa-rupanya jiran dia telefon. Jiran dia cakap, kau balik sekarang. Rumah kau ni macam kena pecah masuk dengan orang ni. Balik cepat. Macam tu kan. Dah, masa tu kalut lah mak dengan ayah dia ni. Sudah, apalah jadi kat rumah tu kan. Dalam pukul 3.15 petang, diorang sampai dekat rumah. Sampai je dekat rumah tu, diorang nampak sesuatu yang sangat-sangat mengejutkan. Dia buka je pintu pagar tu, dia nampak ada selimut dan juga pisau yang penuh dengan darah ada dekat pintu depan rumah dia. Masa tu diorang jadi stres tau. Sudah, apalah yang jadi sekarang ni? Apa yang jadi dengan anak aku sekarang ni kan? Terus dia panggil nama anak-anaknya. Tapi masa tu tak ada siapa pun yang jawab. Tak ada siapa pun yang menyaut tau. Dia cuba untuk buka pintu depan tapi tak boleh. Terkunci. Jadi dengan perasaan cemas ni, dia terus meluru ke arah pintu belakang. Dia cuba untuk masuk ikut pintu belakang pula. Masa dia masuk je ikut pintu belakang tadi, keadaan dalam rumah tu sangat-sangat sunyi. Jadi dia buka je pintu belakang, dia masuk dan dia panggil nama anak-anak dia. Tapi tetap tak ada siapa pun yang menyaut. Lepas tu dia berjalan ikut dapur tu dan pergi ke arah ruang tamu. Kat situ dia nampak mayat anak-anak dia dalam keadaan yang berlumuran dengan darah. Anak perempuan dia, Gwen tadi, badannya penuh dengan lebam dan juga beberapa tikaman dekat beberapa tempat yang berbeza. Yang menyayat hati lagi bila luka tikaman tu sebenarnya dah penuh dengan semut dan darahnya pun dah mula mengering. Kalau kita sekali fikir, dah berapa lama sebenarnya dia meninggal dunia. Dia jumpa anak perempuan dia tadi terbaring beberapa langkah je daripada bilik tidur anak perempuan dia. Dan anak lelakinya pula ada dekat dengan pintu rumah. Anak lelaki dia pada masa tu dalam keadaan yang terikat tau. Bahagian mulut dan juga badannya ni terikat. Dia pun sama juga ada beberapa luka tikaman pada bahagian badan dia. Tapi darahnya tu macam masih baru lagi compare dengan kakak dia yang dah mula mengering. Dekat tempat kejadian tu juga ada serpihan botol yang pihak polis ni berpendapat ada botol yang dipecahkan. Dah tu ada tukul dan juga kayu baseball dekat dengan mayat anak diorang. Yang mana itu adalah mungkin senjata pembunuhan. Dah diorang tengok mayat kedua-dua anak diorang tadi, diorang pun cubalah panggil anak angkat dia kan, si Janice ni. So dia panggil Janice masa tu, dia cari-cari Janice, dia pergi ke arah bilik Janice dan masa ni lah Janice tadi keluar daripada bilik dia dengan rambutnya yang basah. Dia bukan macam basah lecur macam tu tau, tapi nampaklah rambut dia tu masih lagi basah. Masa ni Janice nampak macam ketakutan tau. Air muka dia ni macam terkejut dengan apa yang dia tengok yang dah jadi dengan adik-beradik dia. Dah tu ayah dia tanya lah kan, kau buat apa dalam bilik? Ayah dah panggil banyak kali tapi tak nyaut-nyaut kan. Lepas tu dia cakap apa? Dia cakap dia tak dengar sebab dia tengah mandi. Pelik kan? Okey lah kalau dia tengah mandi, so dia tak dengar ayah dia panggil-panggil dia semua. Habis adik-beradik dia yang kena bunuh dengan kejam tu, takkanlah dia tak dengar juga. Dan takkanlah dia mandi tu sampai berjam-jam. Yelah dengan darah kakaknya tu boleh sampai kering. Maksudnya dah berjam-jam lah kakak dia tu dibunuh kan. Bila pihak polis sampai dekat tempat kejadian, pihak polis soal siasat Janice ni sebab dia adalah satu-satunya saksi untuk kes pembunuhan ni. So pihak polis pun soal siasat dia, tanya dia apa sebenarnya yang dah berlaku. Masa tu lah Janice cakap ada 3 orang perompak masuk ke dalam rumah mereka, cuba untuk meropak mereka. Dah tu perompak tadi pergi bunuh Gwen dan juga Louis. Dalam masa yang sama, dia sempat berlari masuk ke dalam bilik dia dan dia kuncikan diri dalam bilik dia. Katanya dia duduk diam-diam dekat sana, menyurut dekat sana. Janice juga cakap yang perompak tu pergi bunuh Louis dulu, baru pergi bunuh Gwen. So statement yang dia buat dekat sini memang sangat-sangat bercanggah dengan laporan yang pihak forensik keluarkan, yang mana mereka kenal pasti Gwen dulu yang meninggal dunia, barulah Louis. Pihak polis juga perasan ada banyak sangat senjata yang digunakan untuk membunuh adik-beradik ni. Contohnya macam pisau, kayu baseball, tukul, macam-macam kan. Dan mayat-mayat mangsa ni pun memang teruk sangat dibelasah dengan senjata pembunuhan ni. Yang peliknya kan, dalam masa dia menyorok dekat dalam bilik tu, dia pergi post dekat Facebook dia dalam pukul 3 petang macam tu. Dia post, tolong saya, ada orang masuk dalam rumah. Saya tak nak mati, saya tengah menyorok kat dalam bilik. Lepas tu dia sempat lagi tahu buat emoji sedih, banyak-banyak sedih macam tu. Sekali fikir memang pelik lah kan. Macam mana dia boleh terfikir untuk post dekat Facebook tapi dia tak boleh nak fikir untuk call pihak polis ataupun at least call mak dengan ayah dia ke. Yelah sekurang-kurangnya mintalah tolong dengan jiran-jiran yang berhampiran tu kan. No, dia tak terfikir untuk buat tu semua tapi dia boleh pergi post kat Facebook. Agak klik-klik lah dekat situ. Dalam masa yang sama sebenarnya dia ada mesej
mak angkat dia. Katanya macam ni, "Mama, tolong saya." Itu je. Dah dia tak cerita apa-apa dah. Nak minta tolong apa tu, dia tak bagi tahu langsung. Cuma mungkin mak dia pun sibuk tengah buat kerja masa tu kan. Dia pun tak terperasan yang anak angkat dia tu mesej dia. So dia tak balas lah semua tu. Dan maknya cakap, itulah kali pertama anak angkat dia panggil dia dengan panggilan mama. Dah tu, dalam masa yang sama juga, dia pergi call boyfriend dia pula. Katanya boyfriend dia angkat telefon tu tau. Cuma dia cakap tak ada suara yang bercakap dekat sebelah sana. So dia call boyfriend dia, dia senyap je. Lepas tu dia letak. Motif? Jadi pihak polis pada masa tu, diorang percaya tau. Diorang percaya yang ini kerja 3 orang perompak. Yelah, diorang pun macam tak terfikir lah nak kata ini adalah kerja seorang budak remaja kan. Cuma diorang tak dapat petunjuk langsung siapa 3 perompak ni. Jadi pada masa tu, 2 orang daripada mayor ataupun boleh kata menteri lah, menteri diorang dekat sana lah, dia tawarkan sebanyak 200,000 dan yang seorang lagi dia tawarkan sebanyak 50,000 kepada sesiapa je yang ada info tentang 3 orang perompak ni. Dalam masa yang sama, sebenarnya pihak polis ni macam agak muskil jugalah dengan kes ni. Mereka pelik tau tengok keadaan mayat-mayat mangsa. Sebab keadaan mayat mangsa tu seolah-olah dilakukan oleh seseorang yang ada dendam kesumat dengan mangsa ni. Kalau betul ada perompak yang masuk dalam rumah, diorang masuk rumah biasanya untuk merompak tau. Merompak mestilah ambil barang apa-apa kan. Yelah, kalau diorang bunuh sekalipun, diorang tak akan bantai mangsa diorang sekejam tu. Kecuali memang diorang ada dendam kesumat. Dan part yang paling penting kat sini, tak ada pun barang-barang berharga yang ada dekat dalam rumah tu yang hilang. So macam mana 3 perompak tadi boleh terfikir untuk masuk ke dalam rumah tu, merompak dan last kali pergi bunuh 2 orang ni, larikan diri, tak ambil apa-apa sekalipun. Itu kan rugi tu. So katanya tak logik perompak nak masuk ke dalam rumah semata-mata untuk membunuh sahaja. Clue yang paling penting yang pihak polis ada pada masa tu adalah senjata pembunuhan yang digunakan untuk membunuh mangsa-mangsa ni. Semua senjata tu adalah milik keluarga ni. Tak mungkin sangat-sangat perompak tu masuk ke dalam rumah dan tahu senjata-senjata tu semua disimpankan dekat tempat mana kan. Melainkan memang orang kat dalam rumah tu yang bagi senjata tu, ataupun mungkin orang yang kat dalam rumah tu sendiri yang buat kerja ni. Jadi tukul yang ada dekat tempat kejadian tu sebenarnya milik ayah diorang. Dan katanya dia simpan tukul tu dekat bilik laundry, yang mana dia, isteri dia dengan Janice je yang tahu dekat mana dia simpan tukul tu. Dan kayu baseball tu pula adalah milik Louis. Biasanya Louis akan simpan kayu baseball tu dekat dalam bilik dia. Dan bilik dia sekarang ni pada masa tu digunakan oleh Janice. Jadi tak mungkinlah Janice tak tahu kat mana kayu baseball tu disimpan. So macam mana kayu tu boleh terkeluar daripada bilik tu? Tak mungkinlah Janice tadi nampak je perompak, dia ambil kayu baseball tu bagi kat perompak kan? Nope. Tak mungkin. Tak lama lepas tu, pihak polis siasat area berdekatan. Dan masa itulah diorang jumpa satu beg plastik yang ada kesan darah yang dah dibuang ke dalam sungai. Tapi beg plastik tu tak hanyut ke dalam sungai tau. Dia macam terlekat-lekat dekat ranting-ranting macam tu. Dan tempat diorang jumpa beg plastik tu dekat je dengan rumah keluarga Maguire. Dekat dalam beg plastik tu sebenarnya diorang jumpa ada seluar, baju dan juga pakaian dalam. Dan baju-baju ni semua penuh dengan kesan darah. Jadi masa tu pihak polis ni percaya yang barang-barang ni semua adalah milik suspek. Jadi pihak polis masa tu diorang buat statement, katanya si pelaku ni sempat lagi bersihkan diri dalam bilik laundry sebelum dia keluar daripada tempat tu. Dalam masa yang sama juga memang heboh dekat sosmed yang bercakap tentang kematian tragis 2 beradik ni. Dan sebenarnya ramai antara netizen ni yang buat andaian masing-masing. Diorang cakap peliklah dengan tingkah laku Janice ni. Diorang lagi pelik dengan statement-statement yang Janice ni keluarkan. Sedara mara diorang pun macam perasan lah. Start daripada pembunuhan tu, Janice tadi dah panggil mak dengan ayah diorang ataupun mak dengan ayah angkat dia dengan panggilan mama dan juga papa. Yang mana sebelum kejadian ni dia tak pernah panggil dengan panggilan tu. Jadi pada pandangan mereka, seolah-olah Janice ni nak bagi tahu semua orang yang sekarang ni aku adalah satu-satunya anak diorang. Yang paling tak masuk akal, macam mana dia boleh dengan leisurenya pergi mandi pada masa kejadian tu berlaku. Dia tak terfikir langsung untuk lari keluar daripada rumah, nak minta tolong dengan jiran-jiran ke, nak cemas ke apa. Tapi dia boleh pergi mandi. Seolah-olah macam dia free sangat time tu. Tak lama lepas tu, Janice tadi dia delete post yang dia minta tolong dekat Facebook tadi. Dan
dia tukar kepada post takziah kepada adik-beradik dia. Dia tag nama adik-beradik dia masa tu dan ramailah yang tunjukkan rasa simpati dengan nasib dia. Cuma tak lama lepas tu, sekali lagi dia delete post yang ucap takziah ni pula. Tak tahulah apa motif dia. Rupa-rupanya beberapa bulan sebelum kes pembunuhan ni berlaku, Janice dia pernah mencuri duit keluarga ni. Katanya duit yang dia curi pada masa tu adalah sebanyak $200. Tapi keluarga ni tetap juga maafkan dia dan terima dia seadanya. Yelah, mungkin diorang fikir remaja lagi, tak boleh nak bezakan yang mana baik yang mana buruk macam tu. Mungkin dalam masa yang sama, boyfriend dia tadi pun datang kepada pihak polis buat keterangan juga. Dia bagi tahu Janice sebenarnya tak suka sangat dengan adik-beradik dia. Dia tak berapa suka dengan keluarga ni sebenarnya, sebab bagi dia keluarga ni miskin. Krik-krik dekat situ, kalau keluarga Magwat ni miskin, so dia tu kemiskinan. Dah tu kawan-kawan Janice ni sebenarnya kenal Janice dengan seseorang yang bermuka dua, talang dua muka, gergaji dua mata, pisau lipat dua, semua yang dua-dua lah. Sebab kalau depan orang, dia akan tunjukkan dia tu baik, dia baik hati, dia suka tolong orang, dia cute, innocent macam tu. Tapi bila dekat belakang orang, dia akan tunjukkan sifat dia yang sebenar. Bertukar. Tak tahulah dia jadi hak ke apa kan, tapi bertukar hijau. Dan tak lama lepas tu, pihak polis dapat kenal pasti cap jari yang ada pada senjata pembunuhan, terutama sekali dekat kayu baseball. Dan cap jari itu sebenarnya memang padan sangat dengan Janice. Dan baju-baju yang pihak polis jumpa dalam plastik sampah tu pun, yang penuh dengan darah tu, diorang kenal pasti darah-darah tu semua adalah milik dua beradik ni. Dan baju tu adalah milik Janice. Satu hal lagi, pihak forensik ni mengesahkan yang pukulan yang ada pada badan mangsa bukanlah pukulan yang kuat. So katanya memang logik lah kalau remaja berusia 17 tahun yang memukul mangsa ni. Yelah, kalau nak kata 3 orang perompak tadi, lelaki pula tu, mestilah dia punya power lagi kuat kan? Mestilah dia punya tenaga tu lagi kuat. So kalau dia pukul, tambah pula dengan dendam, lagilah lanyak masa-mangsa ni kan? Okey, bilik Janice pada masa tu pun pihak polis pergi geledah. Keadaan bilik dia sangat-sangat bersepah tau. Seolah-olah macam perompak ni dah menggeledah segenap sudut bilik tu. Dan pihak polis ni berpendapat, diorang mendakwa tak mungkinlah dengan keadaan bilik tu yang dah berselerak, dah bersepah, seolah-olah macam perompak dah menggeledah tadi kan. Tak mungkin perompak tu tak jumpa dengan Janice yang sedang menyorok. Yang mana masa tu Janice claim dia menyorok dekat bawah katil. Jadi tak mungkinlah perompak tu tak pergi intai dekat bawah katil kan. Yelah, sampaikan dia boleh terselamat daripada serangan ni. Lepas dah dapat semua bukti-bukti tu, pihak polis pun tunjuk semua bukti tadi dekat Janice. Masa ni lah Janice mengaku dekat peguam dia yang sebenarnya memang dia yang bunuh dua adik-beradik dia tu. Mesti korang dah cakap kan, ya saya dah syak kak, memang dia yang bunuh. Saya dah tahu dah daripada awal lagi, dah tengok title video akak ni, saya dah tahu dah siapa pembunuh. Ya betul, memang dia punya kerja. Tapi ceritanya tak habis kat sini. Jadi siapa Janice ni sebenarnya? Yelah, memanglah saudara kepada keluarga ni, tapi diorang ni betul-betul kenal ke siapa Janice yang sebenar? Jeng. Dah tu yang paling penting, apa pula motif dia untuk bunuh dua adik-beradik tadi? Jadi siapa Janice yang sebenar bukan didedahkan oleh pihak polis. Rare kan? Macam mana pihak polis tak tahu, orang lain boleh tahu. Ya, siapa Janice yang sebenar didedahkan oleh detektif netizen. Korang tahulah kalau netizen ni punya curiosity memang win lah. Semua benda dia akan korek. Rupa-rupanya pada tahun 2013 ada seseorang yang cuba cari anak perempuan diorang. Dan gambar yang dipostkan pada masa tu lebih kurang sama dengan gambar Janice yang dah dewasa. Kira macam ada iras lah. Jadi daripada kecil tu sebenarnya dia dah hidup sendiri dan dia direport sebagai orang hilang. Mak dengan ayah kandung Janice memang jenis suka mendera dan diorang sangat miskin. Jadi mak dengan ayah dia ni tak boleh nak jaga dia dan juga 5 orang lagi adik-beradik dia yang lain dengan baik. Cuma secara detail latar belakang hidup dia masih lagi kekal misteri. Maksudnya dia lari daripada keluarga dia ke? Dah tu dia hidup dengan siapa masa kecil tu kan? Sebab masa tu dia kecil lagi, tak mungkin dia boleh sara hidup dia sendiri. So masa tu dia hidup dengan saudara mara dia yang lain ke? Ataupun dengan siapa? Macam banyaklah questionable dekat situ. Jadi menurut saudara mara dia dan juga menurut
mak dengan ayah angkat dia, kenapa Janice boleh berbuat macam tu? Sebab katanya Janice cemburu dengan kehidupan adik-beradik angkat dia. Ialah dengan kehidupan yang Louis dan juga Gwen tu jalani pada masa tu. Terutama sekali Gwen. Dia cemburu sangat dengan Gwen sebab Gwen sangat-sangat popular dekat sekolah. Dia pandai, cemerlang dalam pelajaran dan juga ramailah orang yang sukakan dia. Ayah angkat dia bagi tahu yang Janice ni sebenarnya cemburu dengan Gwen dan dia nak ambil alih tempat Gwen. Dan katanya dia pernah dengar yang Janice ni punya perangai, kalau dia marah dekat seseorang, dia akan buat sesuatu kepada orang tu. Jadi ramai orang yang percaya sebab pada masa kecil dia tak dapat perhatian daripada mak dengan ayah dia. Dia terpaksa berkongsi kasih sayang dengan adik-beradik dia yang ramai. So sebab itulah dia yang sekarang ni dengan keluarganya yang baru, dia nak seluruh perhatian daripada mak dan juga ayah angkat dia tertumpu kepada dia seorang je. So macam yelah, dia tak nak share. Padahal tu orang punya kot. Sebenarnya sebelum pembunuhan tu, dia pernah mesej dengan kawan dia. Dia cakap yang dia nak bunuh seseorang. Dan kawan dia ni balas. Dia macam bergurau macam tu lah kan. Dia cakap, aku akan tolong. Dah tu Janice reply, tak payah, nanti kau akan pecahkan rahsia aku. So sebenarnya boleh dikatakan pembunuhan ni dah dirancang daripada awal lagi. So sekarang ni Janice masih lagi menunggu hari perbicaraan dan belum pasti lagi apa hukuman yang dia akan dapat kalau dia betul didapati bersalah. Cuma daripada bukti-bukti yang dah terkumpul ni, memang sah dia bersalah. Tapi ada faktor yang dia di bawah umur jugalah. Mungkin hukuman dia tak adalah seberat yang kita inginkan. The end. Sekali fikir kesian juga kan dengan mak dan juga ayah keluarga ni kan. Yelah, diorang tu cuma berniat baik untuk nak tolong seorang remaja yang bernasib malang. So dia ambil orang tu, datang tinggal dengan diorang, bagi pakaian, bagi makan, bagi minum. Tapi last sekali anak kandung diorang yang pergi buat selama-lamanya. Saya tak boleh nak bayang macam mana perasaan seorang mak, seorang ayah yang hilang anak diorang. Bukan satu tau, kedua-duanya. Dah lah ada anak 2 orang tu je. Dan yang paling menyedihkan, diorang kehilangan anak diorang disebabkan diorang cuba untuk berbuat baik dengan orang lain. Cuma saya berharap pasangan ni tak berputus asa untuk teruskan hidup diorang dan juga tak putus asa untuk menolong orang-orang yang memerlukan. Yelah, setengah orang ni kan, bila dah jadi macam ni, aku nak buat baik tapi last kali aku yang merana macam tu kan. So secara automatik dia akan rasa dah lah, tak nak lah tolong orang lepas ni. Jadi harap-haraplah pasangan ni tak macam tu, tak putus asa macam tu. Dan na'udzubillah jugalah, minta-minta supaya benda-benda yang macam gini tak jadi dalam keluarga kita semua kan. Amin. Jadi pesan saya, kita kena sentiasa peka dengan orang sekeliling. Peka dengan perasaan mereka, peka dengan tindakan mereka. Kalau yang ada anak, kalau anak buat silap, seboleh-bolehnya jangan marah, tapi nasihat. Bagi kata-kata semangat, bukan melekehkan dia. Dan last kali, puji dia, jangan selalu mencela. Mungkin korang ada pendapat korang sendiri tentang kes ni. So, tak payah nak malu-malu. Sila tinggalkan komen dekat bawah. Jadi, kita bolehlah bertukar-tukar pendapat kan. Mungkin pendapat korang tu, saya tak pernah terfikir sebelum ni. So, macam mengilhamkan macam tu lah. Untuk, dan macam biasa, untuk memotivasikan diri kita untuk jadi orang yang lebih baik lagi ke depan harinya kan. So saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ni. Saya harap korang sukakan video ni dan macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.